واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam sesi kelas seperti biasa, kelas asas tajwid, sesi hari Khamis insya-Allah pada malam ini bersama dengan ustaz lagi, Ustaz Muhammad Aizat insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama menyambung kelas pengajian kita, iaitu kita menyambung kepada kelas tajuk yang baru, iaitu tajuk bacaan dan tanda wakaf di dalam Al-Quran. Yes. Tajuk ini adalah tajuk paling penting apabila kita nak membaca Al-Quran ya. Okey. Sebelum tu saya nak tengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baru masuk ataupun yang sedang mengikuti sesi live pada malam ini,
Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tahniah kerana meneruskan pembelajaran Al-Quran. InsyaAllah, moga-moga Allah memberkati dan merahmati tuan-tuan dan puan, mempermudahkan urusan serta diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran pada hari ini, insya-Allah. Baik. Seperti yang saya cakap tadi, tajuk ini adalah tajuk yang sangat penting dalam pembelajaran tajwid kerana ulama ada menyebut berkenaan dengan tajwid. Para ulama ada menyebut berkenaan dengan tajwid. Para ulama kata, apakah itu tajwid? Tajwid itu ditakrifkan sebagai tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Okay, bahasa Arab dia tu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf maksudnya memperbaiki, mencantikkan, memperelokkan sebutan huruf, makhrajnya, dia punya sifatnya, cara kita nak sebutnya, kita tahu. Itu namanya tajwidul huruf, mencantikkan, memperbaiki ataupun tahsin, memperelokkan sebutan huruf. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wuquf. Wa ma'rifatul wuquf maksudnya apa? Dan kita mengetahui bagaimana cara untuk kita berhenti. Wukuf maksudnya waqaf. Waqaf. Macam orang berwukuf di Arafah kan, pada musim haji. Wukuf ni maksudnya dia berhenti sekejap kat situ. Dia berhenti sebentar dekat padang Arafah tu, sebagai salah satu daripada rukun haji. Bukan salah satu, rukun yang paling penting iaitu wukuf. Wukuf di Arafah tu adalah satu rukun yang paling penting dalam orang melaksanakan haji. Kalau siapa tak buat wukuf ni, dia tak sah haji dia. Malah orang yang tak sihat pun, kalau saya tengok pada tahun lepas tu, yang bawa guna wheelchair pergi dekat wukuf tu sekejap lalu je, menandakan bahawa pentingnya wukuf dekat Arafah tu pada ibadat haji. Oleh itu, dalam pembelajaran tajwid juga, waqaf ataupun wukuf, waqaf, cara kita berhenti memainkan peranan yang penting dalam kita nak memastikan bacaan kita betul dan tepat sebagaimana bacaan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tajuk sangat penting untuk kita ikuti dan untuk kita hayati, untuk kita fahami tanda-tanda, konsep, cara bacaan dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan, ada yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang. Insya-Allah kita akan terus pergi kepada kita punya buku. Okey ya. Iaitu kita akan pergi pada muka surat yang muka surat yang ke-20 berapa Ya, muka surat ke-24. Muka surat yang ke-24. Pelajaran yang ke-9 iaitu bacaan dan tanda waqaf. Bacaan dan tanda waqaf. Tajuk ini sangat penting untuk kita memahami apakah konsep yang sebenar, apakah konsep yang asas dalam kita nak berhenti bila kita membaca Al-Quran. Okey. Sebelum kita pergi, apa yang perlu kita fahami ataupun apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita hayati dalam pelajaran yang ke-9 di bacaan tanda waqaf ialah, di samping kita mengetahui cara bagaimana kita nak berhenti bila kita baca Al-Quran, khususnya pada tempat-tempat ataupun ayat-ayat yang mempunyai ayat yang panjang, mempunyai ayat yang panjang. Jadi kita harus tahu cara kita berhenti. Lebih-lebih lagi kita tidak mahir dan kita
tidak arif sangat berkenaan dengan bahasa Arab sebab Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi mungkin kita tidak mahir dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menentukan cara kita berhenti itu betul atau tidak. Ya. Nanti saya bagi contoh lah logik kenapa kita kena tahu cara nak berhenti ni, dan alhamdulillah kita kena bersyukur, kita kena berterima kasih kepada para ulama tabi'in kita dahulu yang telah menyusun ilmu tanda wakaf ni supaya kita untuk kita zaman yang terkemudian ni, kita zaman-zaman yang sekarang ni kita hanya ikut je. Kita tak boleh susun pun, kita hanya ikut apa yang telah disusun, telah diformatkan oleh para ulama dahulu berkenaan dengan tanda wakaf ini kan. Baik tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar kelas sesi hari Khamis tajwid, insya-Allah kita nak memahami berkenaan dengan bacaan dan tanda wakaf insya-Allah. Boleh kita mula ke? Suara clear ke? Suara ustaz clear ke? Kalau suara ustaz clear, insya-Allah kita akan mula sebentar lagi insya-Allah. Boleh insya-Allah. Baik, insya-Allah kita nak mula pembelajaran kita. Okey. Sahabat-sahabat yang baru join, boleh terus bersama-sama dengan ustaz insya-Allah. Jangan jangan malu-malu, insya-Allah kita terus untuk belajar ilmu tajwid insya-Allah. Okey, bolehkah kita mula? Okey. Kalau boleh kita mula, insya-Allah kita akan mula sebentar saja lagi. Okey. Baik Okey, baik, insya-Allah kita mula. Okey, saya nak mula begini bacaan dan tanda wakaf. Apa yang perlu kita faham berkenaan dengan bacaan serta tanda wakaf? Dekat bawah ni huraiannya tidaklah diceritakan secara detail, tetapi ada 3 perkara yang tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah perlu tahu asas kepada bacaan wakaf ni. Okey. Okey. Wakaf dalam Al-Quran. Wakaf dalam Al-Quran. Okay, ada 3 perkara yang tuan-tuan puan-puan, ibu, ayah-ayah perlu tahu yang perlu kita faham. Okey Apakah dia? Ustaz akan sharekan dia punya tu. Sebentar. Okey, begitu. Nampak ke? Wakaf dalam Al-Quran. Okay, ada 3 perkara yang perlu kita fahami. Baik. Yang pertama, wakaf ni apa? 3 perkara yang menjadikan dia konsep dalam wakaf ni yang perlu kita faham ialah wakaf ni kita berhenti. Yang pertama berhenti bacaan kita. Nama berwakaf, tapi kita berhenti. Tapi setengah orang memahami wakaf ni dia berhenti dia. Okey, bila Ustaz tanya, selalu tanya, wakaf ni apa? Wakaf ni berhenti lah Ustaz. Berhenti bacaan lah. Bila kita baca, kita berhenti. Okey Kemudian saya kata, berhenti je ke? Berhenti. Jadi kalau berhenti saja, dia tak cukup lagi sebab kalau berhenti saja, contoh saya baca. Saya baca contoh ayat dia.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ustaz baca panjang ayat tadi tu, lepas tu Ustaz berhenti. Lepas tu Ustaz tak baca dah. Ustaz tak sambung dah. Adakah itu wakaf? Kalau ikutkan, bila berhenti dah sadaqallahul azim lah. Tak baca dia kan? Jadi, kalau kita kata wakaf tu hanya berhenti bacaan saja, tak betul. Sebab kalau berhenti bacaan ni, kita sadaqallahul azim, berhenti habis baca. Itu bukan wakaf, itu sadaqallahul azim lah. Kan? Boleh ya? Jadi, wakaf ni, elemen ataupun perkara yang pertama dalam wakaf ni ialah berhenti, betul. Tetapi bukan satu-satunya maksud wakaf tu adalah berhenti. Dia ada lagi dua. Ada lagi dua yang kita kena faham kan. Okey, pertama berhenti. Yang kedua, ambil nafas. Okey. Wakaf maksud dia yang kedua tu kita mengambil nafas. Mengambil nafas maksudnya apa? Bila kita berhenti, kita tarik nafas, kita ambil nafas yang secukupnya untuk kita standby. Kita nak baca balik kan. Okay, itu wakaf. Kita mengambil nafas. Mengambil nafas dengan sempurna. Maksudnya mengambil nafas dengan betul lah. Bukannya sikit-sikit, tidak. Tapi kita ambil nafas, seperti mana kita ambil nafas kita nak bercakap, nak membaca Quran dan sebagainya. Okey, mengambil nafas. Baik, adakah kita bacaan dalam Al-Quran yang kita berhenti tapi kita tak ambil nafas? Ada. Ada dalam bacaan Quran yang kita berhenti tetapi kita tidak mengambil nafas. Iaitu bacaan saktah. Nanti saya akan share. Saktah ni kaedah dia, kita berhenti pada setempat yang ada sin kecil tu, ada tanda sin kecil, tetapi kita tidak boleh mengambil nafas. Ustaz, saktah ni masuk dalam wakaf ke tidak? Dia tidak termasuk dalam wakaf. Kita tak jumpa dalam tajuk wakaf saktah. Sebab saktah ni dia tak boleh ambil nafas. Okey, boleh? Okey. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, kita sambung semula bacaan kita. So yang ketiga, sambung semula bacaan. Sambung semula bacaan. Sambung semula bacaan maksudnya apa? Lepas kita berhenti, kita ambil nafas kejap, lepas tu kita sambung semula bacaan kita yang terhenti tadi tu. Contohnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Begitu kan? So kita berhenti tadi kejap. Dalam ayat yang panjang tu, kita ambil nafas, kemudian kita sambung semula bacaan. Kalau kita berhenti bacaan, kita ambil nafas tapi kita tak sambung. Jadi tak wakaf, tak jadi wakaf. Jadi macam tadilah, sadaqallahul azim. Kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kita ambil nafas. Kita tak sambung, kan? Kita senyap je. Lepas tu kita pergi makan nasi kan, contoh kan. Itu tak sambung, bila tak sambung, dia bukanlah wakaf tu. Itu kira habis dah terus bacaan. Okey. Jadi Ustaz suka perumpamaan wakaf ni umpama R&R dekat lebuh raya. Umpama apa? R&R dekat lebuh raya. Macam mana? Okey. Dia begini. Tuan-tuan puan, kalau tuan puan balik kampung, kalau balik kampung, nantilah sekarang ni tak boleh balik kampung kan. Bila tuan puan balik kampung, ataupun sebelum-sebelumnya tuan puan balik kampung raya ke dan sebagainya, kalau yang pergi melalui lebuh raya tu, utara selatan ke, pantai timur ke dan sebagainya lah.
kalau kita macam nak mengantuk ataupun kita nak buang air ke, nak makan dan sebagainya, kita akan berhenti dekat RNR kan. Kita akan berhenti dekat RNR. Contohnya kalau pergi ke utara tu, Ustaz suka berhenti dekat RNR Tapah. Banyak dia punya kemudahan dekat situ, dah tempat dia besar. Buah-buahan banyak situ kan. RNR Tapah tu. Berhenti kat Tapah tu, okey, kita buang air, kita makan, kita rehat sekejap kan. Kita kadang tidur dan sebagainya. Jadi kita berhenti kat RNR tu, adakah kita berhenti kat RNR tu, kita berhenti terus kat situ? Kan? Ustaz, saya memang nak parking kat RNR ni, nak tidur, jadi tidur teruslah kat sini. Buat rumah kat situ sini, terus bermalam kat sini. Boleh ke? Tidak. Tidak. Kita pergi RNR tu, kita bermusafir on the way nak balik kampung tu, berhenti kat RNR, makan, minum, rehat, selesaikan urusan dan sebagainya, buang air sebagainya. Lepas tu kita akan jalan semula, teruskan perjalanan. Macam itulah dia punya perumpamaan dia, hukum ataupun kaedah wakaf dalam Al-Quran. Kita baca Quran tu macam kita memulakan perjalanan lah. Kita mulakan perjalanan, lepas tu oleh kerana kita punya nafas tak cukup, oleh kerana kita punya keupayaan nafas tu tak cukup, kita berhenti sekejap. Kita buat apa? Kita berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu pada tempat-tempat yang ada tanda wakaf. Kemudian kita akan teruskan semula bacaan kita. Kan, kita akan teruskan semula bacaan kita. Jadilah kan RNR kan, kita akan teruskan semula kita punya perjalanan. Macam itulah kaedah dia. Perumpamaan je lah yang mudah. Boleh faham saya bagi contoh mudah je. Jadi mesti ada 3 elemen, mesti ada 3 perkara ini dalam wakaf, iaitu berhenti, ambil nafas, kemudian sambung semula bacaan. Okey, boleh dapat itu dia punya kaedah dia. Baik. Saya nak sambung balik kepada kita punya buku tadi. Bawah sekali tu, di bawah sekali tu ada dia bagi tahu, dia kata, okey tengok perhatian bawah tu. Tidak ada di dalam Al-Quran bacaan wakaf yang wajib berhenti atau haram berhenti, melainkan ia disebabkan oleh perkara yang membawa kepada haram, seperti kepada makna ayat yang tidak betul. Ini petikan daripada matan Al-Jazariyah, matan Zariyah, matan tajwid. Biasanya orang-orang yang belajar Al-Quran tajwid ni dia akan yang belajar secara talaqi ni dia akan belajar matan Jazariyah ni. Dia matan yang yang agak komprehensif dan lengkap lah berkenaan dengan tajwid. Okey. So maknanya, apa maksud situ? Tidak ada dalam Al-Quran bacaan wakaf yang wajib berhenti atau haram berhenti, melainkan ia disebabkan oleh perkara yang membawa kepada haram, seperti membawa kepada makna ayat tidak betul. Maknanya tidaklah dalam Al-Quran ni ada wakaf yang wajib berhenti ataupun haram kita berhenti kat situ. Melainkan ada satu tempat yang kita memang haram kita berhenti. Nanti saya akan ceritalah. Okey. Jadi sebenarnya wakaf ni macam mana? Wakaf ni adalah, Ustaz, kita pergi balik kepada tadi. Wakaf ni, kalau kita nak faham konsep dia adalah, wakaf ni juga, dia adalah panduan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya bila Nabi baca Al-Quran, dia berhenti pada tempat-tempat yang tertentu tu.
dia berhenti kat sini. Jadi para sahabat tu dia take note lah. Dia take note. Dia macam ya para sahabat ni kan dia mengikut sunnah Nabi ni semua perkara dari sudut perbuatan termasuk dalam sudut membaca Al-Quran ya. Dan Nabi SAW pun sendiri mengajar para sahabat dia membaca Al-Quran. Bukan sekadar belajar ilmu tetapi membaca Al-Quran. Nabi bertalaki dengan para sahabat bertalaki dengan Nabi. Jadi tempat-tempat yang berhenti tu adalah tempat-tempat yang Nabi SAW berhenti. Tetapi tidaklah dulu tu para sahabat dia dah ada dah tajuk wakaf, tak, dia tak ada. Zaman Nabi para sahabat tak ada tajuk wakaf. Tajuk wakaf ni terkemudian. Tetapi para sahabat tu take note dekat situ. Bila dia take note, ulama-ulama yang selepas pada sahabat Nabi ni dia create satu ilmu, satu panduan, iaitu panduan wakaf untuk kita yang kemudian ni, zaman-zaman yang selepas pada kita ni. Kerana apa? Kerana mereka nak memudahkan kepada orang yang tidak tahu bahasa Arab untuk berhenti. Ya, sebab Al-Quran ni bukannya jadi dekat negara Arab, dia di seluruh dunia. China, India, Asia dan sebagainya kan. Jadi dibuatkan panduan itu. Jadi daripada mana dia ambil panduan tu? Daripada Nabi lah, Nabi baca SAW. Jadi dia begini. Jadi kalau sekiranya kita membaca Al-Quran mengikut panduan wakaf yang ada tu, apa yang kita dapat? Kita akan dapat 2 pahala dalam membaca Al-Quran. Dapat 2 pahala. Okey, 2 pahala. Maksudnya apa? 2 pahala iaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran mengikut wakaf ni dapat 2 pahala. 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Itu wajib dapat. Wajib dapat. Manakala pahala yang kedua adalah pahala yang mereka baca Quran mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala ikut sunnah Nabi. Pahala baca Quran yang pertama, yang kedua dapat pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kenapa? Sebab dia baca ikut panduan Nabi ajar. Dapat 2 pahala. Ustaz kalau tak ikut panduan wakaf tu macam mana? Dapat pahala juga. Pahala baca Quran confirm dapat. Pahala sunnah Nabi tak dapat lah. Sebab dia tak ikut panduan yang Nabi ajar. Boleh faham gitu tu kaedah dia, konsep dia. Jadi kalau kita ada kemampuan untuk mengikut wakaf tu, berhenti pada tempat wakaf tu, ikutlah. Kan dapat 2 pahala. Pahala mengikut sunnah Nabi dan pahala kita baca Al-Quran. Ustaz kalau tak ikut, berdosa ke? Tidak berdosa. Tak ada berdosa. Sebab dia bukannya, kita kata tak ada wakaf yang wajib ataupun wakaf yang haram berhenti. Semua tu adalah panduan sahaja. Okey, boleh Dia punya kaedah dia. Okey, baik, boleh Okey, jadi kita tengok pergi satu persatu. Satu persatu tanda wakaf ni Okey. Wakaf yang pertama, kita tengok. Yang pertama. Baik. Kita pergi yang pertama. Pertama dekat situ tu berhenti lazim. Okey. Berhenti ada tanda mim kecil mim kecil dekat atas. Okey. Untuk lebih tepat adalah mim kecil ni mim bentuk dia macam yang dekat dalam ayat dia tu fala yahzunka qawluhum, ada mim kecil tu gitu, bukan mim yang turun ke bawah tu.
mim kecil yang ekor dia ke tepi tu. Okey mim kecil yang ekor dia ke tepi tu, yang itu adalah wakaf lazim. Mim tu maksudnya lazim. Lazim ni apa? Lazim ni kebiasaan. Biasa ataupun kebiasaan. Maksudnya apa? Biasalah Nabi berhenti kat situ. Biasa Nabi berhenti. Maksudnya Nabi selalu berhenti dekat yang ada tanda mim kecil tu. Yang ada tanda mim kecil. Contoh. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dekat mim tu Nabi selalu berhenti. Jadi digalakkan apa nama kata tu? Digalakkanlah. Maksudnya kalau boleh berhenti kat sinilah. Bila baca Quran, kalau boleh berhenti dekat yang ada tanda mim kecil. Sebab tempat yang selalu Nabi berhenti. Okay, boleh? Nama dia wakaf lazim. So bila kita berhenti, terus ke depan. Fala yahzunka qawluhum. Terus inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Begitu. Okay, boleh Okey, itu yang pertama. Berhentilah lazim ataupun biasa Nabi berhenti. Okey, yang kedua, jim. Jim nama dia wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Kalau ada apa nama tu buku boleh tulis kat tepi tu. Jim maksudnya jaiz. Ataupun kalau ada buku nota boleh tulis dekat tepi buku nota tu jaiz. Okey. Apa dia? Jaiz. Okey, jaiz maksudnya apa? Jaiz maksudnya apa? Jaiz maksudnya harus. Jaiz maksudnya apa? Jaiz maksudnya harus. Harus maksudnya apa? Buat boleh, tak buat pun boleh. Berhenti boleh, tak berhenti pun boleh. Jaiz. Jaiz maksudnya harus. Harus ni apa? Harus ni buat boleh, tak buat pun boleh. Tak ada masalah. Itu nama dia, harus. Maknanya Ustaz, kalau kita berhenti kat situ, okey ke? Okey. Kalau tak berhenti kat situ, okey ke tak Ustaz? Okey juga. So tak ada masalah. Kalau sekiranya kita ada ruang dan peluang. Ada ruang dan peluang untuk kita berhenti. Kita berhentilah. Ataupun kita tak cukup nafas, kita berhenti. Kalau sekiranya kita cukup nafas, kita tak payah berhenti. Boleh, kalau kita cukup nafas, kita tak payah berhenti. Sebab dia hanya apa nama tu? Dia hanya harus sahaja. Ustaz, kalau nak berhenti boleh tak Ustaz? Boleh. Ustaz, kalau tak nak berhenti boleh tak Ustaz? Pun boleh. Tak ada masalah. So terpulanglah pada sahabat sekalian, ibu ayah, sahabat yang mengikuti kelas, nak berhenti ke tidak kat sini. Kalau berhenti pun dapat pahala, tak berhenti pun dapat pahala ikut sunnah Nabi. Sebab dia hanya harus. Okey, seterusnya yang ketiga. Lam alif dilarang berhenti. Lam alif la dilarang berhenti. Dilarang berhenti maksudnya apa? Kalau boleh, bukannya wajib berhenti. Kalau boleh, jangan berhenti. Bukan wajib, tak wajib. Sebab apa? Kenapa dia tak boleh dilarang berhenti? Sebab kalau kita berhenti, makna dia akan sedikit tidak berapa cantik lah. Tidak berapa cantik. Tidak bercantik, jadi kalau boleh elakkan kita berhenti dekat lam alif ni. Elakkan kita berhenti dekat lam alif. Kalau boleh terus. Tapi Ustaz, kalau tak cukup nafas kat sini Ustaz, macam mana Ustaz?
Kalau tak cukup nafas kat sini macam mana Ustaz? Macam mana nak berhenti? Boleh tak berhenti? Bolehlah berhenti. Contohnya kan. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Itu kalau tak berhentilah. Tapi kalau kita nak berhenti kat Ustaz, boleh tak berhenti? Macam nak, sebab ayat ni panjang Ustaz, boleh. Kalau boleh kita berhenti dekat selain pada lam alif ni ya. Contohnya وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم. Berhenti lahum. Betul terus. لهم مغفرة وأجر عظيم. Situ terus itu Ataupun وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Begitu. Boleh itu kaedah dia. So kalau boleh elakkanlah berhenti dekat lam alif tu kalau boleh terus ke depan lah. Tapi kalau tak cukup nafas juga, berhenti pun boleh. Pada tempat-tempat macam tadi tu, elakkan daripada kita berhenti dekat lam alif. Okey, seterusnya ada gambar sod lam ya tu. Sod lam ya. Okey. Yang ni sod lam ya tu maksudnya apa? Sod lam ya maksudnya wasal aula. Wasal aula. Sod lam ya maksudnya wasal aula. Wasal aula. Wasal aula maksudnya apa? Wasal aula maksudnya wasal sambung, aula lebih utama. Wasal maksudnya sambung, aula lebih utama. Wasal aula maksudnya wasal berhenti, sambung, aula lebih utama. Sambung lebih utama. Okey, boleh. Sambung lebih utama Maksudnya kat sini afdal kita sambunglah. Contohnya wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Okay, sekali lagi. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalau boleh terus. Ustaz kan nak berhenti juga sini, boleh tak Ustaz? Kalau boleh, kalau tak cukup nafas boleh berhenti kat situ lah. Sebab nama wakaf berhentilah. Tapi tak dapatlah pahala sunnah Nabi. Okey. Baik, terusnya. Yang seterusnya ada qaf lam ya. Qaf lam ya maksud aja waqaf aula. Apa dia? Waqaf aula. Waqaf aula. Waqaf aula. Waqaf aula maksudnya waqaf lebih utama. Waqaf lebih utama. Waqaf aula maksudnya waqaf lebih utama. Waqaf maksudnya berhenti. So berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. So berhenti lebih utama maksudnya apa? Berhenti lebih utama maknanya elok kita berhentilah. Elok kita berhenti. Contohnya wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu yuhyi wa yumit. Nanti wallahu bima ta'maluna basir. Begitu. Okey Ustaz, kalau nak sambung sini boleh ke tak? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi tak dapatlah pahala ikut sunnah Nabi kan. Wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Kalau nak sambung pun boleh, tapi afdalnya kita berhenti lebih utama, lebih afdal. Dan yang terakhir ada tanda 3 titik, ada 2 tanda 3 titik. Okey.
So cara bacaannya apa? Harus berhenti pada salah satu tanda wakaf. Okey, so dia berhenti pada salah satu Okey, mana nak berhenti kat tanda 3 titik yang pertama pun boleh. Nak berhenti pada tanda 3 titik yang kedua pun boleh. Okey, contoh bacaannya. Dzalikal kitabu la raib. Yang pertama. Fihi hudal lil muttaqin. Berhenti yang pertama, lepas tu terus ke depan. Ataupun kita berhenti pada titik yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. So kita boleh berhenti pada titik yang pertama boleh, berhenti pada titik yang kedua pun boleh. Tapi tak boleh apa, kita berhenti dua-dua, tak boleh. Dzalikal kitabu la raib fi. Tak boleh berhenti dua-dua. Dia kena berhenti salah satu, berhenti salah satu. Sama ada yang pertama, lepas yang kedua ni terus, ataupun yang kedua, lepas tu terus ke depan lah. Sekali saya baca Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ataupun Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Salah satulah kita berhenti. Sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Harus berhenti pada salah satu tanda wakaf. Itu adalah tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran yang boleh kita gunakan dengan panduan untuk kita membaca Al-Quran. Okey, kemudian ada satu lagi tempat yang haram kita berhenti. Tempat wakaf yang haram kita berhenti. Haram kita berhenti maksudnya apa? Tak boleh langsung kita berhenti. Haram. Okey. Haram kita berhenti iaitu kita berhenti pada di tengah-tengah kalimah. Ingat di tengah-tengah kalimah. Macam mana berhenti tengah-tengah kalimah ni macam ni berhenti tengah-tengah kalimah macam ni. Okey. Contohnya pada ayat yang ni kan, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir kan. Wa ma'wahum jahannam. Kita berhenti kat mana? Wa ma'wa ataupun wa ma' berhenti dekat hamzah tu. Wa ma' begitu. Kita berhenti kat situ. Wa ma' hamzah kat situ. Tengah-tengah kalimah ni kita berhenti kat tengah-tengah kalimah. Jadi bila tengah kalimah dia memang tak ada makna langsung kalimah tu. Tidak ada makna langsung kalimah tu kan. Dia berhenti tengah-tengah kalimah. Terus rosak dia punya makna. Contoh soal gini saya beza kalau kita berhenti tengah kalimah dengan tengah ayat. Walaupun ayat tu tergantung tapi tetap juga kita boleh faham. Contoh gini. Saya suka makan nasi. Ataupun saya nak makan nasi. Kalau kita berhenti dekat saya nak makan, walaupun tengah-tengah ayat, saya nak makan, kita tetap boleh faham ayat dia. Ataupun saya nak, tetap kita boleh faham kan dia punya ayat dia. Walaupun tergantung, tetapi kita tetap faham ayat dia. Saya nak, dia nak sesuatu. Walaupun kita tak tahu dia punya maksud dia, tetapi kita dapat tangkap yang dia nak. Ataupun saya nak makan. Ataupun saya sendiri pun kalau sebut saya pun kita boleh saya kan. Tetapi kalau kita berhenti tengah kalimah, contoh saya nak mak. Kan? Saya nak mak. Maksudnya makan dia mak. Jadi orang boleh menafsirkan pelbagai maksud. Saya nak mak apa? Makan boleh. Mati boleh. Contoh kan. Jadi mak tu boleh menimbulkan pelbagai dia punya maksud, menyebabkan rosak dia punya makna dia. Jadi sama juga dalam boleh kita baca patutnya wa ma'wahum jahannam, kita baca wa ma'wa situ. Wa kita di situ kan. Wa ma'wa
So dia tak faham dia punya maksud itu. Sebab tengah-tengah kan. Yang ni haram kita berhenti. Haram kita berhenti, tak boleh. Sebab apa? Sebab memang kita tak faham dia punya makna dia. Memang kita tidak faham dia punya makna dia langsung. Kan? Bila tak faham makna dia langsung, maknanya kata kita tidak kita baca salah lah, tak, kita telah mengubah dia punya makna dia langsung, kan. Itu yang tak boleh, yang haram berhenti di tengah-tengah kalimah. Apa dia? Berhenti di tengah-tengah kalimah. Berhenti tengah ayat tak apa, berhenti tengah kalimah tak boleh. Apa dia? Itu dia punya. Jadi itulah perbahasan ataupun ilmu berkenaan dengan tanda wakaf ataupun cara kita berhenti dalam Al-Quran. Sekiranya tuan-tuan puan tak faham, ada yang keliru dan sebagainya, nanti boleh tinggalkan soalan di ruang komen. InsyaAllah Ustaz boleh bantu jawab. Ustaz boleh cuba jawabkan dan terangkan dengan inilah seberapa ringkas yang mungkin, insyaAllah. Tinggalkan saja, nanti Ustaz akan bagilah dia punya jawapannya pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Okey, itu saja untuk kelas kita pada malam ini untuk bacaan dan tanda wakaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang join. Saya harap semua faham, semua clear, semua jelas berkenaan dengan bacaan tanda wakaf. Kalau jelas, kalau faham, boleh komen faham. Alhamdulillah Ustaz. Kalau faham lah. Kalau tak faham, boleh tanya soalan lah. Apa yang tak faham tu, kan, insyaAllah. Okey, saya harapkan semua dapat manfaat daripada kelas kita pada malam ni. InsyaAllah Ustaz berhenti dulu di situ. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi kita punya kelas, iaitu pada tajuk yang terakhir, iaitu bacaan pelbagai. Tajuk terakhir bacaan pelbagai, baca-bacaan yang tertentu dalam Al-Quran yang perlu kita tahu juga. Penting juga sebab ada baca-bacaan yang kita kena ubah sikit dia punya sebutan dan sebagainya, kena tambah huruf dan sebagainya supaya kita boleh baca dengan betul, insyaAllah. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih banyak kepada semua yang join. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Sebelum kita berhenti, kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, jumpa lagi. Selamat malam, insya-Allah.